Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta yang hadir pada hari ini bagi sesi perkongsian berkaitan dengan pemakanan bagi 1000 hari kehidupan. Saya Alimuddin bin Alias, nutrisionis ataupun pegawai sains pemakanan di Pejabat Kesihatan Daerah Semporna, Klinik Kesihatan Semporna akan berkongsi dengan para peserta pada hari ini berkenaan dengan topik ini. Okey, hari ini topik yang saya akan sampaikan ada 5 topik. Pertama adalah asas pemakanan semasa hamil. Kemudian kedua, asas peningkatan berat badan semasa hamil ataupun gestational weight gain. Kemudian yang ketiga, asas pemakanan ibu hamil cegah anemia. Dan seterusnya berkaitan dengan penyusuan ibu. Dan kemudian pemakanan bagi bayi dan kanak-kanak kecil. Okey, sebelum itu saya ucapkan tahniah kepada peserta yang hadir pada hari ini. Anda disahkan hamil bagi kehamilan pada kali inilah. So, saya bermoga-moga perkongsian pada kali ini memberi manfaatlah kepada semua, khususnya 1000 hari kehidupan. Maksudnya bermaksud daripada Anda mengandung sekarang sampailah bersalin, kemudian membesarkan bayi dan kanak-kanak sampai berumur 2 tahun. Okey, 1000 hari pertama ni meliputi daripada bermulanya mengandung, si ibu disahkan mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusukan, kemudian sampailah berumur 2 tahun, iaitu meliputi penyusuan dan makanan pelengkap lah. So, itu fokus kita pada hari ini berkaitan dengan pemakanan. Okey, mengapa 1000 hari kehidupan? Pertama tu penting. Dia adalah sebenarnya tempoh yang kritikal dalam asas perkembangan dan tumbuhbesaran kanak-kanak. Bermaksud di situ, tempoh tu adalah waktu yang sangat-sangat penting sebagai permulaan perkembangan kanak-kanak. Pertama, perkembangan otak. Hampir 80% perkembangan otak adalah dalam 1000 hari kehidupan. Itu kita kena, itu satu perkara lah, perkembangan otak. Kemudian tumbuhbesaran fizikal, berat badan dan ketinggian yang optimal. Maknanya kita mau dapatkan yang paling optimum sebab dalam tempoh tu adalah waktu yang kritikal perkembangan yang sangat pantas bagi fizikal loh. Okey, dari segi nutrien daripada makanan, contoh seperti protein, kalsium, vitamin D sangat penting masa tu untuk tulang, untuk otot, untuk pembesaran secara keseluruhannya lah, pembesaran. Kemudian pembentukan sistem imunisasi. Tujuan dia melindungi kanak-kanak daripada jangkitan dan penyakit. Kemudian dalam tempoh ni, dalam tempoh 1000 hari kehidupan, nutrien seperti zat seperti vitamin A, vitamin C dan zinc membantu membina sistem pertahanan atau imuniti yang baik. So yang ini itu kalau kita perasan nanti saya akan ada ceritakanlah berkaitan dengan penyusuan ibu, kemudian mungkin berkaitan dengan makanan pelengkap lah. So itu antara orang bilang sumber untuk mendapatkan nutrien-nutrien yang inilah. Kemudian satu lagi fungsi kognitif. Fungsi kognitif ni pula perkembangan otak kanak-kanak penting untuk persekolahan dan kehidupan dewasa masa hadapan. So, tujuan kita berusaha dalam tempoh 1000 hari kehidupan ini pertama untuk membantu yang fungsi kognitif. Fungsi kognitif ni kemampuan untuk mempelajari sesuatu, ability to learn. Kemudian prestasi dengan harapan diorang akan dapat prestasi yang baik lah semasa sekolah pada masa akan datang. So, perkembangan tu sangat penting lah awal-awal ni kan. Selain itu, apa yang dilakukan, makanan yang diambil, keadaan emosi, persekitaran semasa 1000 hari pertama akan memberi kesan kepada bayi yang akan dilahirkan. So, yang ini memang bagi kesan lah. So, kita kena jagalah dalam tempoh ni. Okey, yang ini adalah pertumbuhan yang kita boleh nampak daripada lahir sampailah dewasa. Kalau kita perasan dalam graf ni yang dia tunjukkan sini ni, yang paling awal-awal tu, maksud gambar ada gambar baby merangkak tu kan. Nampak kan situ dia punya pertumbuhan sangat laju
masa seawal 2 tahun sampai ke atas tuh dia punya gram per day. Nampak kan dia punya peningkatan tuh. Dia sangat laju berbanding yang selepas daripada itu dia menurun. Cuma maksudnya di situ adalah waktu yang kritikal lah, waktu yang sangat-sangat penting yang kita kena orang bilang berusahalah bagi optimum dari segi pemakanan khususnya lah dan yang lain lah yang diperlukan dari aspek kesehatan. Oke, kita masuk topik yang pertama, asas pemakanan semasa hamil. Oke, beberapa perkara yang perlu diingat lah asas pemakanan semasa hamil. Pertama, makan menggunakan konsep pinggan sehat atau suku-suku separuh bagi setiap waktu makan utama, sarapan, makan tengah hari, dan makan malam. So, ini mungkin saya boleh tunjuk, ini contoh saya punya pinggan suku-suku separuh lah. Mungkin boleh nampak kan, dia punya ini kan, ini contoh pinggan suku-suku separuh. So, yang ini sebenarnya tujuan dia untuk memastikan pengambilan tuh tidak melebihi ataupun kurang daripada sepatutnya. Maknanya kita ambil cukup-cukup. Nilai yang kita ambil ikut standarnya lah, maksudnya berdasarkan ruang di dalam pinggan nih. Kalau kita nampak kan. Oke. Kemudian semasa hamil keperluan kalori ibu adalah bertambah. Oleh itu ambil snack berkhasiat penuh nutrien mengikut trimester. Snack di sini bukan macam yang kita anggap selalu keropok, bukan. Dia ada snack yang sehat. Nanti saya akan bagi tunjuk lah. Dan saya akan bagi tunjuk berapa keperluan kalori untuk ibu-ibu semasa hamil. Oke. Kemudian hadkan pengambilan makanan tinggi lemak, gula dan garam, dan makanan terproses. Makanan terproses nih macam sausage, nugget. So yang benda-benda ni semua elakkanlah. Gambar tepi tu pun boleh kasih nampak tu, yang ada ibu kah tu, dia wanita berdiri tu kan, dia kasih tunjuk lah. Lepas tu makan seimbang, dia konsep dia seimbang, cukup dan pelbagai. Pelbagai ni maksudnya kalau boleh kita cuba ambil makanan yang pelbagai. Kenapa? Maksudnya contoh kita tukar-tukarlah sayur kita macam-macam jenis. Sebab setiap apa-apalah jenis makanan yang kita makan macam sayur, buah, setiap jenis tu berbeza. So dia punya nutrien pun berbeza. Itu tujuannya supaya kita saling, orang bilang istilah dia melengkapi lah. Kalau ini kurang ada yang ini. Maknanya dalam sehari itu kita coba. Kalau dapat pelbagai kan lagi bagus lah. Seimbang, macam biasalah dia balance. Semua ada, cukup dan cukuplah. Kemudian pantau peningkatan berat badan setiap minggu di rumah. Okey. Peningkatan berat badan ni pun saya akan berkongsi juga supaya ibu-ibu tahu berapa yang perlu naik kamu punya berat. Dan ini memang kadang-kadang saya akan bagi tahu dengan ibu. Kalau perasan di buku klinik kamu, buku klinik ibu, ada bahagian yang pemantauan untuk berat. Sebenarnya kenaikan berat badan semasa hamil mesti naik, tapi dia ada julat dia. Maknanya kami tentukan julat berapa perlu naik semasa hamil berdasarkan daripada berapa BMI kamu sebelum hamil. Baru kami tentukan, oh ibu kamu kena naik dalam nilai sekian. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tapi mesti naik. Sebab kadang-kadang ada kes yang saya jumpa di klinik, dia tidak naik dan dia menurun. Mana-mana ini tidak boleh lah. Dan kalau lebih daripada julat pun tidak boleh lah. Saya akan bagi tunjuk lah nanti. Lepas tu ambil hematinik seperti diberitahu oleh doktor dan jururawat. So ada yang dibagikan pil kan, pil hematinik tu, so itu pastikan makanlah. Sebab di dalam tu memang antara fokus kami adalah contohnya zat besi lah. Sebab ini yang akan membantu dalam proses penghasilan darah ataupun hemoglobin tu HB. So pastikan cukup lah maksudnya. Ambil dan disiplin. Okey, yang ini pula adalah spesifik yang menunjukkan khususan berapa banyak kalori yang diperlukan sebagi tempoh kehamilan tu. Dia ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester 1 contoh 1 hingga 12 minggu. Kemudian trimester kedua 13 hingga 28 minggu. Kemudian trimester ketiga 29 hingga 40 minggu. Tapi penentuan berapa banyak kalori yang diperlukan bagi setiap tempoh kehamilan berdasarkan umur juga. Umur si ibu tu.
Kita boleh nampak kan macam umur di sebelah di sini ni, umur 16 hingga 18 tahun, lepas tu 18 ke 29 tahun, kemudian 30 hingga 59 tahun. So dia berbeza lah. Kemudian jadual ni menunjukkan secara spesifik lah untuk wanita hamil yang saya bulatkan kuning tu, untuk dari segi nutrien lah, macam tenaga, protein, dia punya zat besi, iodin, kalsium, folat, vitamin C, vitamin A, vitamin B3, vitamin B6, itu nama siap lah kalau macam paradoksin, niacin tu. So yang ini secara spesifiknya lah berapa banyak yang diperlukan sepanjang tempoh kehamilan tersebut. Okay. Okay, ini pula yang secara kalau kita tadi tu dia punya secara maklumat dia lah dari segi teori dia tadi, macam dari segi kalori. So yang ini kita masukkan dia dalam bentuk makanan tu, berapa banyak yang perlu diambil. So kalau kita nampak, kita tengok pertama yang di atas tu, dia ada letakkan situ sarapan, makan tengah hari, makan malam. Tapi kalau kita nampak semua dia pakai pinggan sihat Malaysia ataupun suku-suku separuh, seperti mana yang ini, yang saya kasih tunjuk ni lah. Saya kasih tunjuk. So ini contoh pinggan tu, kalau boleh nampak kan. Ini contoh pinggan tu. So yang ini dia meliputi berapa banyak yang kena diambil setiap kali makan. Setiap kali makan tu berapa banyak kan, maknanya macam ini kan, contoh. Yang ini, yang sebelah sini ni sayur. Yang sebelah ni adalah nasi, mie, roti, bihun. Inilah ruang dia. Inilah ruang dia. Di atas ni pula adalah kawasan lauk. Ini kawasan ni, yang merah ni. Ini kawasan lauk. Protein, ikan, ayam, daging. Kemudian di sebelah ni pula adalah sayur dan buah. Yang ini separuh. Itulah istilahnya suku-suku separuh. So ini adalah ruang untuk kuantiti semua makanan tadi tu. Okay. So untuk waktu makan utama, dia memang kita pakai pinggan ni kiranya 3 kali lah, sarapan, tengah hari, malam. Okay. Kemudian kalau kita nampak di sini pinggan ni, kalau kita nampak di sini dia ada 3 kali minum pagi, minum petang, minum malam. Cuma dia bergantung kepada dia punya tempoh trimester tu tadi, minggu dia. Macam contoh 1 ke 12 minggu ada minum pagi. Lepas tu trimester 2, 13 ke 28 minggu dia ada tambah lagi minum petang. Lepas tu trimester yang ketiga pula, iaitu 29 ke 40 minggu, dia tambah lagi minum malam. So makin lama makin bertambah. Sebab kalau kita perasan tadi, yang kalori tu, pengambilan kalori makin naik itu trimester, makin naik itu minggu, dia makin bertambah keperluan kalori tu, ya. So itu yang sebenarnya yang di dalam sini dia mau tunjukkan lah, daripada tadi nilai-nilai kalori itu berapa banyak pengambilan makanan tu, ya. Kalau di tepi-tepi ni kalau kamu nampak tambah 80 kilokalori, tambah 280, tambah 470, so dia bertambah mengikut trimester ataupun mengikut fasa minggu-minggu tadi tu, ya. Okey, tadi itu dia ada perasan kan, dia ada letakkan situs snack minum pagi, snack minum petang, snack minum malam. So yang sekarang slide yang seterusnya ni pula dia menunjukkan tambahan snack bernutrisi. Trimester 1 contoh dia bagi 80 kilokalori ke kacang tu kan. Lepas tu 280 kilokalori trimester kedua. Tambahan lagi 2. Lepas tu trimester ketiga tambahan lagi snack sampai 3 kali diambil 470 kilokalori. So yang snack-snack inilah yang kita boleh letakkan sebenarnya di minum pagi, minum petang dan minum malam, untuk tambahkan itu kalori yang diperlukan untuk 3 trimester yang berbeza tadi. Seterusnya, kurangkan makanan dan minuman segera, manis, masin juga berkafein seperti teh, kopi. So ini antara yang perlu dielakkan lah semasa mengandung. Kemudian ambil berbagai makanan lah, daripada bijirin, sayuran, protein, tenun setiap hari. So
Itu yang sepatutnya ibu-ibu kena jaga betul-betul lah dari segi pengambilan makanan kan semasa hamil. Oke, topik seterusnya adalah asas peningkatan berat badan semasa hamil ataupun gestational weight gain. Oke, kenapa peningkatan berat badan semasa hamil nih, gestational weight gain, perlu dipantau? Secara fisiologinya, setiap wanita yang hamil perlu mengalami peningkatan berat badan. Nah, ini yang saya highlight macam tadi itulah. Sebab ada case yang ibu dia punya berat badan satu tidak naik, kemudian statik maintain di situ, dan ada satu lagi dia menurun, dan satu lagi tidak lebih daripada nilai yang sepatutnya. Sebab dia ada julat nilai setiap ibu hamil ni dia berbeza-beza. Dia punya sasaran kenaikan berat. Tujuan dia ada 3 lah. 1 untuk ibu, untuk janin, untuk penyusuan. So macam untuk ibu memastikan ibu bertenaga dan sihat sepanjang kehamilan. Untuk janin menampung keperluan nutrien untuk perkembangan dan kesihatan janin. Kemudian untuk persediaan penyusuan kelak selepas bersalin. Itu tujuan dia sepanjang peningkatan berat badan ni. Ya. Okey, risiko semasa hamil jika peningkatan berat badan tidak mengikuti saranan atau gestational weight gain ataupun GWG. So kita pecahkan dia kepada dua. Pertama, inadequate GWG, gestational weight gain. Bermaksud kurang daripada saranan. Sebelah tu pula EGWG ataupun excessive gestational weight gain ataupun lebih daripada saranan yang sepatutnya. So yang macam ini, macam saya bagi tahu tadi, dia adalah berdasarkan kepada kita punya ibu punya BMI sebelum hamil. Okey, kita masuk first IGWG lah. Kalau dia berlaku, ibu dan bayi tidak mendapat zat secukupnya lah, maknanya kurang. Dia punya peningkatan tu tidak kurang daripada yang sepatutnya, so ibu mungkin mengalami kekurangan nutrien pertama. Kemudian bayi lahir pramatang, itu risiko dia lah, kurang berat ketika lahir, sasaran kita 2.5 kilo ke atas, risiko perkembangan fizikal dan mental janin dalam kandungan akan terganggu. Itu bagi yang IGWG. Yang EGWG lebih daripada saranan, maksudnya berat tu lebih daripada yang disasarkan. Maksudnya kadang-kadang mungkin dia nilai itu atas lagi, lebih daripada yang sepatutnya lah. Satu, ibu mungkin sukar menurunkan berat badan lah selepas kehamilan. Lepas tu risiko komplikasi semasa bersalin. Dan seterusnya, risiko melahirkan bayi makrosomia, baby itu terlampau besar. So, risiko jugalah dari segi semasa bersalin nanti. So, semua tu akan berlaku jika semasa hamil tu dia tidak ikut saranan GWG itu, kenaikan berat badan. Okey, mari kita simak berapa berat badan puan sebelum hamil yang menentukan berapa kenaikan semasa hamil nanti. Okey, ini keratan daripada buku klinik ibu ataupun antenatal. So yang bahagian atas tu dia menunjukkan data tinggi berat sebelum hamil, ibu hamil, nilai BMI. So data daripada sini akan digunakan untuk menentukan berapa kenaikan berat sepanjang 13 ke 40 minggu kehamilan. Untuk 1 ke 12 minggu dia sama. Kalau nampak jadual di bawah tu kan 0.5 ke 2 kilo seminggu. Sama ada dia kurang berat badankah sebelum hamil, normal, berlebih berat badan ataupun obes. So kita boleh nampak tu, kita boleh discuss sama nurse nanti. Contoh, diorang sudah dapat kiraan kita punya BMI sebelum hamil, diorang akan tandakan tu, okey ibu, okey mama, yang inilah kamu punya purata kenaikan seminggu untuk 13 ke 40 minggu. Mungkin kamu boleh nampak kan yang di jadual tu purata dan julat kadar GWG disarankan bagi trimester kedua dan ketiga. So di situ yang menentukan perbezaan tu berdasarkan BMI kamu sebelum hamil. Ya. Okey. Untuk jumlah GWG sepanjang kehamilan tu di hujung tu, ini adalah nilai minimum dan maksimum berapa berat yang disasarkan
selepas 9 bulan kandungan. Tetapi kadang-kadang ada isu ibu mengalami alahan yang sangat teruk sepanjang kehamilan. So dari satu segi macam di peringkat kami akan fokus kepada minggu sahaja. Maksudnya kenaikan seminggu tu berapa. So kadang-kadang dia tertinggal jauh. Jadi bagaimana caranya fokus hanya minggu lah. Fokus minggu, setiap minggu tu berapa yang kena naik. So kadang-kadang terlalu jauh jarak tu sampai kadang-kadang ada ibu dia berusaha untuk tingkatkan yang terlalu mendadak. Jadi bagaimana caranya follow ikut minggu sahaja. Itu yang saya sarankan selalulah dengan ibu. Okey, kita pergi satu-satu. Yang first adalah peningkatan berat badan semasa hamil bagi ibu yang kurang berat badan, BMI dia kurang berat badan sebelum hamil. So sepanjang kehamilan sasaran adalah 12.5 ke 18 kilo. Ini bermaksud sepanjang kehamilan ini total. Maksudnya 9 bulan nanti berapa sasaran berat? 12.5 ke 18 kilo lepas 9 bulan. Kadar peningkatan trimester pertama 0.5 kilo ke 2 kilo. Ini sama semua. Kamu kurang berat badankah, normalkah, berlebihan berat badankah, obesity kah, sama saja semua. Untuk trimester kedua dan ketiga ini yang membezakan. Dia punya julat adalah 0.44 ke 0.58 kilo seminggu. Itu kita kena pegang. Itu temponya. Di bawah tu dia letak bulanan lah. Sasaran kita 1 bulan dalam 1.8 ke 2.3 kilo. Sasaran 1 bulan tu lah. So yang ini untuk kaedah. Tapi kalau saya memang saya selalu tunjukkan yang minggu tu lah. Dia ada kiraan dia sendiri, kita akan bahagi ikut minggu. Perbezaan antara berat tu diambil, kita akan bahagi berapa minggu dia punya selang. Contoh daripada minggu ke-24 ke minggu 27. Mungkin 3 minggu kan. Jadi selang tu kita bahagi 3 lah, 3 minggu. So kita akan dapat berat. So itu nanti kita mungkin boleh discuss dengan nurse supaya kita dapat berapa kita punya kenaikan mingguan tu. Okey, yang ini pun sama juga, tapi ini untuk yang normal lah. Cuma yang membezakan di sini adalah sepanjang kehamilan 11.5 ke 16 kilo dan dia punya untuk trimester kedua dan ketiga adalah 0.35 ke 0.5 kilo seminggu kenaikan yang disarankan. Dia punya bulanan pun berbeza lah, 1.4 ke 2 kilo. Ini untuk yang normal lah. Okey, seterusnya yang ini pula untuk lebih berat badan. Dia sepanjang kehamilan 7 ke 11.5 kilo. Mingguan dia 0.23 ke 0.33 kilo dan bulanan dia 0.92 ke 1.32. Dia makin BMI itu ke arah obesity, berlebihan berat badan, obesity sebelum hamil, kenaikan yang disarankan tu makin kecil. Nilai dia makin sikit. Tidak banyak lah maksudnya, dia makin sikit. Itu kalau kita mau tengok pet dia punya tu kan memang sangat sedikit lah kalau untuk yang tu, tapi mesti naik. Okey, ini untuk obesity. Ini yang saya katakan tadi, bacaan untuk sepanjang kehamilan makin kurang, 5 ke 9 kilo. Untuk mingguan 0.17 ke 0.27 kilo dan dia punya untuk bulanan 0.68 ke 1.08 kilo sebulan. So dia makin kurang ya. Okey, ini adalah jadual untuk saranan peningkatan berat badan semasa hamil secara keseluruhannya lah. Kita boleh nampakkan di sini dia punya kategori BMI, jumlah GWG, sepanjang trimester tu, lepas tu dia ada 1 hingga 12 minggu kehamilan, 13 hingga 40 minggu kehamilan, lepas tu kita boleh nampak di sebelah di ujung tu jumlah GWG sepanjang kehamilan, bermaksud untuk tempoh 9 bulan berapa nilai minimum, berapa nilai maksimum dari segi berat, peningkatan berat untuk setiap ibu berdasarkan dia punya kategori BMI lah. Okey. Okey, ini contoh kes pertama yang kita boleh tengoklah macam mana pengiraan dari segi kenaikan berat badan tu. Kita ambil contoh kes yang ini, kalau kes 1, Puan Asia binti Imam, dia punya tarikh TCA, dia punya temu janji tu 11 Julai tahun 2020 lah ya contoh. Lepas tu masa tu kandungan dia baru 24 minggu, kemudian berat badan dia sudah 54.2.
So dibuat kiraan semula, tolaklah dengan yang berat badan sebelum ni pada 10 bulan 6, so dapatlah dalam 1.4 kenaikan lah. So 1.4 kenaikan ni dibahagi dengan 4 minggu, so lebih kurang 0.35 dia punya kenaikan. So kalau ikut betul-betul berdasarkan BMI-nya, patient ni pesakit ini dia punya kadar kenaikannya sepatutnya 0.35 ke 0.5. So kadar kenaikan untuk yang ibu ni dia berada dalam julat yang sepatutnya lah. So ini contoh yang pertama. Okey, ini contoh kes kedua Puan Syarifah Sani. Temu janji 17 April 2020. Masa tu 28 minggu sudah. Dia punya BMI dikategorikan sebagai berlebihan berat badan, BMI sebelum hamil. So daripada situ kita boleh tengok saranan dia punya kenaikan berat badan ataupun GWG adalah 0.2 kilo seminggu dengan kadar julat kadarnya 0.17 ke 0.27 kilo seminggu. So kalau kita nampak di sebelah tu, jadual sebelah dah tersedia adalah dia punya peningkatan daripada sebelum ni, daripada 21 bulan 3 tu berat dia 79 kilo, pada 17 bulan 4 sudah 80.3. So kita tolak, kita dapat kenaikan 1.3. So 1.3 tadi tu kita akan bahagikan dengan 4 lah. 4 ni bermaksud 4 minggu berselang. So kita akan dapat dalam 0.33 dia punya kenaikan berat. So ini melebihilah daripada nilai sepatutnya iaitu 0.17 ke 0.27 kilo. So dia memang dikategorikan sebagai kenaikan yang lebih daripada GWG lah ataupun eksesif lah. Okey, seterusnya asas pemakanan ibu hamil cegah anemia. Okey, apa itu anemia? Anemia adalah apabila sel darah merah hemoglobin tidak mencukupi, iaitu di bawah paras normal, iaitu 11 gram. Contoh kalau nampak dari gambar aja di bawah tu normal versus anemia kan. Kalau kita nampak kalau normal memang banyaklah dia punya hemoglobin tu. Kalau yang anemia sangat sedikit kan, kita nampak dari gambar tu. So apa itu fungsi hemoglobin? Dia bertugas sebagai pengangkut oksigen dan nutrien daripada makanan ke seluruh badan. So kalau contoh kurang akan menyebabkan masalah lah dari segi pengangkut oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Okey, ini parameter ataupun kriteria diagnostik untuk ibu hamil anemia yang kita boleh gunakan. So kita fokus normal dia 11 gram dan ke atas. So yang ini memang sasaran untuk ibu hamil memang 11 ke atas. Selain di bawah daripada itu memang dikategorikan sebagai anemia ringan, sederhana ataupun teruk lah, tengok daripada nilai dia punya hemoglobin tu. Okey, seterusnya ni kalau kita nampak gambar raja ni adalah keperluan zat besi sepanjang kehidupan wanita. So saya terus zoom kepada semasa dewasa ibu wanita yang tidak mengandung dan semasa mengandung dan tidak anemia lah. So ini contoh yang kita boleh ambil. So kita boleh nampak nilai keperluan untuk zat besi adalah 33 mg sehari untuk semasa tidak hamil bagi wanita lah, wanita dewasa. Tapi semasa hamil dan tidak dalam keadaan anemia, sasaran adalah 100 mg miligram sehari. So peningkatan tu dalam 3 ke 4 kali ganda. So yang ini menunjukkan keperluan zat besi tu sangat-sangat tinggi semasa mengandung. Okey, anda berisiko mendapat anemia jika pertama ibu hamil pada usia remaja, kemudian jarak kehamilan yang kurang dari 2 tahun, terlalu rapat antara kandungan sekarang dengan anak yang sebelum ni. Lepas tu mempunyai sejarah anemia pada kehamilan yang lalu. Kandungan sebelum ni pernah anemia, berisiko juga. Lepas tu penggunaan ubat-ubat tertentu antikonvulsi
Lepas tu mengalami masalah anemia sebelum hamil. Sebelum hamil pun sudah memang ada masalah anemia, so memang berisiko untuk kena anemia lah semasa hamil. Lepas tu alahan yang teruk. So alahan yang teruk ni juga punca mendapat anemia kerana mungkin dari segi pengambilan makanan tu tidak memenuhi keperluan yang sepatutnya menyebabkan anemia tu berlaku. Lepas tu kehamilan lebih daripada 5 kali. Mungkin anak lebih daripada kira kandungan lah, mengandung lebih daripada 5 kali. So mungkin berisiko untuk dapat anemia. Okey, berikut simptom anemia. Pertama, pucat, berdebar-debar ataupun palpitation, kemudian spoon shaped nail, seterusnya rasa macam mau pitam, susah bernafas, kerap mengalami sakit kepala dan pening, letih, lesu, mengantuk sentiasa, rambut mudah putus, brittle hair. Okey, seterusnya bahaya anemia kepada ibu hamil. So, berisikolah untuk mengalami tumpah darah. Tumpah darah ni bermaksud pendarahan yang banyak semasa bersalin. So, ini memang risikolah. Kemudian kalau banyak darah masa bersalin tu memang berisiko untuk mungkin kematian, satu keperluan untuk ditambah darah kepada si ibu. Seterusnya mungkin boleh berlaku kegagalan jantung juga dan seterusnya keguguran lah. So ini antara bahayanya anemia ni kepada ibu hamil. Seterusnya bahaya anemia kepada bayi ataupun janin. Satu, risiko untuk mungkin kelahiran pramatang. So kelahiran pramatang ni bermaksud tidak cukuplah 9 bulan. So ini akan menyebabkan kesan-kesan yang lain lah dari segi pertumbuhan bayi tersebut selepas lahir lah, sebab dia tidak cukup bulan kan, dia tidak cukup bulan. So akan mungkin akan menyebabkan sebagai contoh kelahiran kurang berat badan. Lepas tu mungkin berlaku juga tu besaran janin terencat lah. Dan satu lagi risiko mungkin ada risiko kematian juga lah. So sekiranya anemia berlaku semasa kehamilan dan memberi kesan kepada bayi lah. Okey, bolehkah kita mengatasi masalah anemia? Pastilah boleh, tapi bagaimana? Saya akan tunjukkanlah selepas ini dari aspek pemakanan. Ada 4 asas pemakanan bagi ibu hamil yang anemia. So yang ini sebagai pencegahan awal lah untuk mengelakkan berlakunya anemia lah semasa kehamilan kan. Okey, yang pertama, makan makanan yang seimbang mengikut pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh dan piramid makanan Malaysia. Kemudian kedua, tingkatkan pengambilan makanan yang kaya dengan sumber zat besi. Seterusnya, elakkan pengambilan minuman berkarbonat atau berkola, kopi dan teh dan yang lain-lain yang menghalang penyerapan zat besi. Kemudian makan makanan yang kaya dengan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Okey, pertama kita ambil poin yang pertama, ambil makanan yang seimbang berdasarkan keperluan kalori seharian menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia dan tambahkan snack bernutrisi 1 hingga 3 kali sehari. Secara asasnya kita akan gunakan piramid makanan tahun 2020 sebagai rujukan utama. Sebelum kita lihat kita gunakan pinggan suku-suku separuh. So di dalam piramid makanan ini dia letakkan kumpulan makanan mengikut keperluan lah. So di bahagian bawah tu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran lebih daripada 3 sajian, buah-buahan 2 sajian. Seterusnya naik di bahagian atas tu adalah nasi, bijirin, lain produk makanan berasas bijirin penuh dan ubi-ubian. So yang ini dalam 3 hingga 5 sajian. So selalu makanan yang kita ambil adalah, kalau kita nampak itu adalah nasi lah contohnya, dan mungkin selain daripada itu mungkin roti, biskut. So ni ada dia punya nilai sendirilah. So dalam piramid makanan kelebihan dia, kita boleh terus ambil pick up daripada gambar tu berapa kuantiti untuk satu sajian. Sama juga lah macam tadi sayuran dan buah-buahan lah. So kita boleh ambil terus daripada gambar tu. So itu adalah
gambaran untuk satu sajian. Sebagai contoh, kalau macam contoh nasi tadi itu dia adalah dua sendok nasi. So itu adalah satu sajian lah kiraannya. So seterusnya di bagian atas adalah susu dan produk tenusu, dan kemudian ikan, dan ikan, ayam, telur, daging, legium. So yang aras ketiga tuh lebih kepada protein lah. Kalau yang aras pertama dan kedua tuh adalah karbohidrat. Dan seterusnya yang paling atas tuh adalah yang perlu dikawal dan dihadkan lah, pengambilan lemak, minyak, gula, dan garam. Mungkin dalam sini sos, patty, minyak. So ini yang bahagian paling atas tuh lah, paling lucu tuh. Okay. So ini adalah pinggan suku-suku separuh ataupun pinggan sehat Malaysia. So yang ini, pinggan ini kita akan gunakan semasa hamil. Kita akan gunakan pinggan ini sebanyak tiga kali lah, maknanya sarapan, makan tengah hari, dan makan malam lah secara asasnya. So di dalam pinggan sehat Malaysia ini memang sudah lengkap lah. Dia dari segi nasi bijirin, produk makanan berasal bijirin, lepas tu ikan, ayam, telur, daging, dan legium. So ini lebih kepada protein lah, dan seterusnya buah-buahan dan sayur-sayuran. So suku nasi, contoh suku nasi, suku ikan, dan separuh buah dan sayur-sayuran. So ini contoh sajalah, dan air dalam 6 ke 8 gelas. So yang ini boleh digunakan sebagai asas untuk pengambilan makanan dalam satu hari itu untuk 3 kali lah, sarapan, makan tengah hari, dan makan malam. So ini untuk hidangan utama. So kalau kita nampak untuk anemia, memang kita banyak fokuskan lebih kepada di bahagian protein dari itu ikan, ayam, telur, daging, dan legium lah. So dalam sini adalah dia yang mengandungi zat besi yang tinggi. So ini mungkin fokus utama kalau kita lihat dari aspek untuk anemia punya pencegahan lah. Secara umumnya ini adalah kumpulan makanan lah dalam pinggan suku-suku separuh tu. Kalau kita nampak sumber protein, sumber karbohidrat, buah-buahan, dan sayur-sayuran lah. So apa-apapun sekiranya ada makanan yang mungkin alahan bagi ibu, so mungkin boleh gantikan dengan kumpulan makanan yang sama. Sebagai contoh, mungkin ada yang alahan kepada ikan, mungkin boleh tukar kepada ayam ataupun daging. Contoh macam karbohidrat, contoh ada yang mungkin alahan masa mengandung, alahan tidak dapat makan nasi kan, mungkin boleh ambil roti. Kemudian yang lain mungkin mie, bihun. So itu antara pengganti lah. So kita bermain itu. Contoh juga macam buah, tidak dapat makan pisang, mungkin boleh makan betik, tebikai. So itu kaedah, dan sayur-sayuran pun sama juga lah, seperti yang saya sebutkan. Banyak jenis sayuran, kita boleh pilih lah sekiranya ada yang kita alahan lah semasa mengandung tu, boleh tukar lah. Untuk tidak dapat makan kangkung, ada bayam, ada sawi kan. So itu antara kaedah untuk kita pastikan semua di dalam pinggan suku-suku separuh diambil secukupnya dan lengkaplah mengikut kumpulan makanan. Ini adalah contoh menu suku-suku separuh yang boleh dirujuk oleh ibu. Contoh yang mudah lah, maknanya dari aspek pemakanan itu sendiri. So macam nasi, nampakkan di sini mungkin ada juga yang perasan kan, di situ dia ada mie kan. Lepas itu mungkin mie kari. So yang itu mungkin kita sediakan dahulu suku-suku separuh bahan mentah tu, baru kita masukkan dalam mangkuk lah. Kemudian nanti akan dicampurkan dengan kuah kari itulah, untuk contoh mie kari, mie sup. So itu contoh kita letakkan di dalam satu pinggan untuk bahan mentah. So kita boleh nampak lah, lepas tu baru kita campurkan dalam satu mangkuk. So itu contoh. So yang lain ni memang mudah sikit lah, macam nasi kan, ini contoh. Okay, yang ini slide yang sama juga lah pada awal-awal tadi, yang menyatakan berkaitan dengan agihan makanan utama dan snack lah dalam satu hari lah. So ini sama juga, konsep tetap sama untuk pemakanan ibu hamil anemia, 3 kali yang utama, sarapan, makan tengah hari, dan makan malam dengan menggunakan pinggan suku-suku separuh. Lepas itu ditambah dengan snack sihat lah, minum pagi, minum petang, dan minum malam. Cuma yang ini dia akan ikut dari segi trimester tu. So trimester pertama minum pagi, trimester kedua ada minum pagi dan minum petang, trimester ketiga ada minum pagi, minum petang, dan minum malam. So ini
konsep yang kita gunakanlah untuk asas pemakanan semasa hamil. So, memang berlaku peningkatan dari segi pengambilan snack itu menunjukkan pertambahan keperluan dalam satu hari, dan dari satu segi memenuhi keperluan selang antara waktu makan utama tu. So, ini tujuan dia juga lah. So, ini asas sama macam tadi, sama macam slide sebelum ni. Okey, ini adalah contoh snack yang disarankan lah. Mungkin pemahaman kita snack kadang-kadang ada yang berpikir keropok kan. Tidak, dia sebenarnya adalah makanan yang tambahan tapi lengkap dengan nutrisi lah. So, kita boleh nampak sini kan contoh snack yang disarankan: sandwich daging tambah sayur, tahu sumbat, kacang kuda rebus, salad tambah ayam cincang. Tapi ini bergantung lah, kadang mungkin dari segi culture ataupun budaya di satu-satu tempat mungkin berbeza, tapi pastikan yang bernutrisi lah, yang berzat. Kemudian yang ini pula contoh yang tidak disarankan lah: makanan segera, kek pastry, biskut manis, minuman yang tinggi gula. So, ini yang tidak disarankan lah semasa hamil. Seterusnya, tingkatkan kekerapan pengambilan makanan yang kaya dengan zat besi. Zat besi ataupun iron ataupun ferrum adalah nutrien yang membantu dalam pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. Zat besi bagi wanita berumur 19 hingga 50 tahun adalah sebanyak 29 mg sehari. Walau bagaimanapun, peningkatan keperluan adalah sekiranya ibu hamil dan mengandung, so keperluan bertambah sehingga 100 mg sehari. So, walau ibu digalakkan untuk mengambil tambahan zat besi dari pil hemat ini bagi menampung keperluanlah sepanjang waktu kehamilan yang semakin meningkatlah setiap minggu kehamilan tu. Keperluan zat besi ibu semasa hamil dapat dipenuhi melalui 3 keadaan, iaitu yang pertama adalah simpanan zat besi ibu 4 gram ke 5 gram, ini yang sebelum hamil lah. Lepas tu peningkatan penyerapan melalui diet daripada pemakanan lah, daripada situ sumber untuk zat besi. Kemudian tidak ada kehilangan zat besi kerana ketiadaan haid. So, itu automatically body ibu akan menyesuaikan dengan ketiadaan haid lah semasa hamil. Namun begitu, untuk penyerapan daripada makanan, keboleh serapan zat besi adalah lebih penting berbanding jumlah zat besi dalam makanan. Zat besi daripada heme ataupun sumber haiwan adalah 2 hingga 3 kali ganda penyerapan berbanding daripada zat besi yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Kita akan tengok selepas ini sumber-sumber zat besi daripada haiwan dan tumbuhanlah untuk perbandingan. Kita lihat kandungan dia. Okey, ini contoh makanan yang tinggi dengan zat besi daripada sumber haiwan ataupun dikenal sebagai heme iron. Contohnya daging lembu, hati lembu, ikan bilis, kerang, isi ayam, sardin dalam tin, ikan cincaru. So, kalau macam di Sempurna ni sumber ikan tu rasanya banyak, tiada masalah kalau di daerah Sempurna. Ini pula bagi makanan yang tinggi zat besi daripada sumber tumbuhan ataupun dikenal sebagai non-heme iron. Contohnya kacang dal, kacang kuda, tempe, bayam, brokoli, pucuk paku, kangkung. So, ini contoh-contoh yang daripada sumber tumbuhan. Secara ringkasnya, sumber zat besi terbagi pada 2, sumber haiwan dan sumber tumbuhan, dan sumber tumbuhan pula terbagi pada sumber sayur-sayuran dan sumber kacang. Ini contoh-contoh sumber zat besi yang boleh didapati di dalam makanan. Ini pula perbandingan secara jelas bagi sumber zat besi daripada sumber haiwan dari segi kuantiti zat besi yang ada di dalam setiap jenis makanan bersumberkan daripada haiwan. Ini pula perbandingan sumber zat besi di dalam sayur-sayuran daripada pelbagai jenis sayur lah, untuk menambah tips tambahan lah untuk tambahkan kandungan zat besi dan keboleh serapan yang tinggi. Kita boleh tambahkan perencah daripada sumber haiwan seperti ikan bilis, hati, kerang, ayam atau daging ke dalam masakan sayur-sayuran. So, ini antara tips
yang boleh digunakanlah bagi meningkatkan kuantiti pengambilan dan meningkatkan penyerapan zat besi dari sayur-sayuran. Seterusnya ialah tingkatkan kekerapan pengambilan makanan yang kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi, dan seterusnya buah-buahan merupakan sumber makanan yang tinggi kandungan vitamin C, so itu antara sumber lah kiranya buah-buahan. Lepas itu keperluan pengambilan vitamin C bagi ibu mengandung adalah sebanyak 80 mg sehari. So saranan adalah dalam 2 sajian setiap hari dan diambil bersama waktu makan utama. So tetap juga kita akan gunakan konsep suku-suku separuh di dalam pinggan tuh. So dia di dalam area separuh tadi itu sayur dan buah. Oke, ini contoh sumber-sumber vitamin C daripada buah-buahan, jambu batu, kiwi, betik, limau, belimbing, mangga. Ini contoh lah. So ada satu part pula, mungkin kita boleh gunakan perahan air limau di dalam sambal ataupun cecah makanan. Lepas itu pun mungkin boleh masukkan dalam sup, mungkin di dalam untuk buat air limau. Minum hanya jus buah atau air kosong bersama pil dan semasa waktu makan utama. So di dalam masa makan ubat pun hematinik tu pastikan juga ada buah lah. So sebab di dalam ubat itu sendiri hematinik ada kandungan zat besi. So dengan adanya vitamin C dalam buah, dia akan membantu penyerapan lagi efisien. So ini pun contoh makanan yang kaya dengan vitamin C. Di bawah tu kalau kita nampak dia masukkan sekali lah dengan sayur-sayuran lah. Bayam, kangkung, cukur manis, brokoli. So itu pun ada kandungan vitamin C di dalamnya yang membantu penyerapan zat besi. Seterusnya, asas pemakanan bagi ibu hamil. Pencegahan ibu hamil anemia ialah elakkan atau jarakkan pengambilan makanan dan minuman yang menghalang penyerapan zat besi dengan waktu makan utama atau semasa pengambilan pil hematinik bagi mengelakkan gangguan penyerapan zat besi. Kemudian elakkan atau jarakkan pengambilan makanan atau minuman yang menghalang penyerapan zat besi. Okey, kopi, teh, minuman berkola atau berkarbonat perlu dielakkanlah pengambilannya. Lepas tu jarakkan pengambilan makanan ataupun minuman yang bersusu dan produk tenusu, minuman bermalta, bercoklat dalam 2 jam sebelum atau selepas pengambilan pil hematinik dan makanan yang utama. So yang ini perlu dikawal lah. So yang ini antara yang menyebabkan terhalang penyerapan zat besi. Okey, ini adalah kandungan-kandungan dalam makanan yang saya sebutkan tadi yang menyebabkan menghalang penyerapan zat besi tadi. Sebagai contoh, kopi, teh, minuman berkola disebabkan oleh kafein dan tanin, minuman bercoklat disebabkan oleh oksalat, susu dan produk tenusu disebabkan kalsium, kacang disebabkan phytate, minuman bermalta atau bermalt, phytate, kafein, kalsium dan oksalat dalamnya. Telur pula, di dalam kuning telur tu mengandungi fosfatin. Lepas tu oat, gandum bijirin penuh disebabkan mengandungi phytate. Ini juga contoh makanan yang mengandungi bahan yang menghalang penyerapan zat besi. Sebagai contoh di dalam bayam, badam, koko, biji koko, bijirin penuh, soya, kuning telur, kalsium, kemudian susu lah. So ini contoh lah, dan herba. Okey, ingin diingatkan semula, elakkan minum minuman berkafein seperti teh, kopi atau minuman berkola bersama dengan hidangan makan utama, sarapan, makan tengah hari atau makan malam, ataupun semasa memakan makanan yang tinggi zat besi, ataupun semasa pengambilan pil hematinik, iaitu pil semasa hamil yang diberikan oleh jururawat yang mana mengandungi tinggi dengan zat besi. Seterusnya, diingatkan juga jarakkan pengambilan makanan yang tinggi dengan kalsium, susu, hasil tenusu, soya, minuman bercoklat, minuman bijirin semasa makan utama. Dan sekiranya ibu mengambil susu atau produk tenusu, pastikan jarak 2 jam sebelum atau selepas waktu makan utama. Minum susu di antara waktu makan utama semasa minum pagi, minum petang atau minum malam. Lepas tu waktu pengambilan pil hematinik.
So perlu jarak dalam 2 jam. So ini saya ingatkan semula lah. Digalakkan untuk mengambil makanan kaya vitamin C semasa makan telur, oat dan gandum girin penuh bagi meningkatkan penyerapan zat besi. Okey, berikut pula adalah contoh menu ibu hamil anemia bagi dalam lingkungan 1600 kilokalori tenaga yang diberikan daripada menu ni. Kita boleh nampak kan, so di bawah tu kami ada letakkan sekali nilai zat besi, ataupun kalau nampak macam Fe tu ataupun iron, itu adalah zat besi lah, ferrum. So di dalam ni kita boleh nampak setiap kali pengambilan makanan, setiap kali tu ada sumber zat besi. Dan bersama juga contoh ada yang bersama dengan sumber vitamin C. Contoh macam buah lah, nampak di sini kan ada buah betik, ada buah jambu batu. So di bawah tu kita boleh nampak jumlah zat besi dan jumlah vitamin C lah. Kalau zat besi, kalau sepenuhnya dalam sehari yang disarankan adalah 100 mg lah bagi ibu, dan untuk ibu hamil, dan untuk vitamin C dalam lingkungan 80 mg. So kita boleh nampak nilai keseluruhan lah di hujung tu. Okay, ini pula adalah tambahan snack bernutrisi mengikut trimester. Kalau kita perasan, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, so dia ada peningkatan dari segi tenaga, jumlah tenaga. Macam trimester pertama, kalau kita lampas tu dia ada tambahan 80 kilokalori. Trimester kedua 280 kilokalori, trimester ketiga 470 kilokalori. So nilai-nilai ini kami sesuaikan dengan pengambilan snack tu. Macam contoh trimester pertama nilai dia kecil kan, dalam 80 kilokalori, so dia hanya ada minum pagi tambahan. Masuk trimester kedua minum pagi dan minum petang. Masuk trimester ketiga ada tambahan lagi minum malam. Cuma kalau kita tengok betul-betul, dia fokus kepada kandungan zat besi yang ada dalam makanan tu untuk membantu penghasilan darah tadilah, HB tadi tu, atau setiap kali pengambilan tu. Tapi sebenarnya setiap makanan yang ada dalam, seperti dalam gambar raja ni, sebenarnya dia mengandungi zat-zat yang lain yang membantu di dalam setiap trimester bagi ibu hamil dari segi makronutrien di dalam makanan. Okey, ini seperti mana slide sebelum ni, yang mana terdapat peningkatan dari segi sasaran keperluan tenaga yang diperlukan setiap trimester tu. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Kita boleh nampak anggaran kan, julat tenaga tu bertambah setiap trimester. So dia lebih kurang macam snack tadi tu. Kita boleh nampak dia terdapat pertambahan lah, minum pagi. Trimester pertama, trimester kedua minum pagi dan minum petang, trimester ketiga minum pagi, minum petang, minum malam. So ada pertambahan di situ disebabkan keperluan dari segi tenaga. Kalau kita boleh nampak daripada gambar rajah yang ini adalah daripada MDG lah, Maternal Dietary Guideline for Malaysia 2023 latest. Kemudian daripada aspek pengambilan pil hematinik pula, iaitu pil yang mengandungi kombinasi pelbagai nutrien di dalam pil, iaitu mengandungi zat besi, asid folik, vitamin B, kompleks vitamin C. So yang ini pun perlu dititik beratkan, memang sangat perlulah, disebabkan semasa mengandung keperluan meningkat ke 100 mg. Terkadang daripada makanan kita boleh perolehi tidak banyak, mungkin dalam 20 ke 30 miligram zat besi. So untuk penuhi keperluan yang kurang tu, kita perlukan pil hematinik ni untuk penuhi keperluan tu dalam sehari semasa mengandung. Okey, dah makan pil hematinik tapi bacaan hemoglobin tak naik. So bagaimana cara-cara mengambil pil hematinik ataupun yang ubat tambah darah dengan betul? Pertama, masa yang sesuai. Sebaiknya ambil pil hematinik 1 ke 2 jam sebelum atau selepas makan sewaktu perut kosong. Maknanya 1 ke 2 jam sebelum atau selepas waktu makan sewaktu perut kosong. Okey, itu satu. Kemudian tingkatkan penyerapan zat besi. Ambil sumber vitamin C lah.
seperti jus buah-buahan seperti saya terangkan sebelum ini bersama pil hematinik dapat meningkatkan penyerapan zat besi, sebab di dalam pil hematinik itu mengandung zat besi. So perlu dibantu dengan vitamin C daripada buah-buahan. Contoh seperti dalam gambar raja lah. Kemudian elakkan jarak minuman penghalang penyerapan zat besi. Antara minuman yang boleh menghalang penyerapan zat besi seperti kopi, teh, air bersusu, bercoklat, bermalta, berkola atau soya. So ini pun kena elakkan juga elakkan dan jarakkanlah semasa pengambilan zat besi. Kemudian kurangkan rasa mual dan muntah. Untuk mengurangkan rasa mual dan muntah, ambil pil hematinik sebelum tidur. Ini saranan lah. Okey. Sebagai tambahan, yang ini untuk kita punya rujukan, kita boleh lihat kandungan zat besi dalam hematinik ataupun ubat tambah darah yang diambil. So kalau kita nampak ini adalah kandungan zat besinya. So kandungan zat besi ini perlu dibantu dengan zat besi daripada makanan untuk penuhi keperluan seharian ibu yang hamil. So ini sebagai pengetahuan lah, tambahan lah untuk info kan. Okey, ini sebagai tips jika ada alahan teruk ataupun loya ke atas ibu hamil. Pertama, makanlah dengan kerap tetapi dalam jumlah yang sedikit. Kita gunakan pinggan suku-suku separuh tadi. Lepas tu elak atau kurangkan pengambilan makanan yang berminyak atau pedas. Seterusnya, elakkan mengambil snack yang tidak sihat seperti jeruk, asam masin, kerepek, keropok. So perlu dielakkanlah sebab yang ini nutrisinya tidak membantu ibu hamil itu sendiri. Kemudian gantikan dengan buah-buahan segar, buah-buahan kering, kekacang, biskut. Kurma mengandungi zat-zat seperti vitamin C lah yang membantu di dalam kandungan ibu hamil itu sendiri. Okey, topik seterusnya adalah penyusuan susu ibu. Penyusuan susu ibu secara eksklusif adalah yang paling ideal dan utama untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi pada usia 6 bulan yang pertama, bermaksud daripada melahirkan sehinggalah 6 bulan yang pertama lah. So perlunya susu ibu sahaja. Bayi perlu disusukan secara eksklusif selama 6 bulan. Kemudian makanan pelengkap. Makanan pelengkap ni selepas 6 bulan semua bayi memerlukan makanan pelengkap di samping meneruskan penyusuan susu ibu sehingga 2 tahun atau lebih. Ini bertujuan bagi memenuhi keperluan bayi. Makanan pelengkap seharusnya tepat pada masanya, cukup, selamat dan diberi secara sempurna. Untuk makluman ibu-ibu semua, kebaikan penyusuan susu ibu ialah pertama, nutrien makanan yang diberikan adalah yang sempurna, senang dihadam dan digunakan dengan berkesan untuk bayi. Kemudian melindungi daripada jangkitan lah, so dia membantu daripada jangkitan penyakit mencegah. Okey, berikut adalah kandungan nutrien dalam susu manusia dan haiwan. Kita nampak dia ada buat perbandingan manusia, lembu dan kambing punya susu lah. So kalau kita nampak ni komposisi dia terdiri daripada lemak, protein dan laktosa. Untuk susu daripada manusia ibu lah kiranya, protein dia memang rendah berbanding yang lain lah. Kalau yang lembu dengan kambing memang sangat tinggi. Untuk makluman sebagai tips tambahan lah, susu haiwan mengandungi lebih protein berbanding susu manusia. Adalah sukar bagi buah pinggang bayi yang belum matang untuk mengumumkan bahan buangan berlebihan daripada protein daripada susu haiwan ataupun daripada lembu dengan kambing lah. Okay. So ini kita boleh nampak daripada raja ni. Seterusnya ialah perbezaan kualiti protein dalam susu yang berbeza. So dalam gambar raja ni menunjukkan kandungan protein, tapi protein tu dia pecahkan kepada dua lah, protein whey dengan casein. So kalau kita nampak sini susu manusia dia memang rendah dengan casein, tinggi dengan protein whey. Kalau kita nampak di sini susu lembu memang tinggilah dengan casein. Dia punya protein whey sangat sedikit lah. Kebanyakan protein, tips tambahan lah ini, kebanyakan protein dalam susu lembu adalah casein. Casein membentuk dadih ataupun curd yang pejal dan tidak dapat dihadam di dalam perut bayi. Susu manusia mengandungi lebih banyak protein whey. Kita boleh nampak gambar ni kan. Protein whey mengandungi protein anti-infeksi ataupun anti-infection lah yang membantu melindungi bayi daripada jangkitan.
bayi yang diberi susu gantian mungkin mengalami keadaan tidak toleran. Susu gantian ini selalu memang sumber dia lembu lah kan, lembu ataupun kambing, mungkin akan mengalami keadaan tidak toleran terhadap protein intolerance daripada susu haiwan. Mereka mungkin akan mengalami diarrhea, sakit abdomen, ruam dan simptom lain apabila diberi susu yang mengandung protein yang berlainan jenis. So ini dia punya kesan lah kalau macam contoh daripada yang susu gantian ataupun susu formula. Kita boleh nampak daripada gambar aja nih dia punya perbandingan lah quality protein itu sendiri. Oke, ini seterusnya adalah gambar aja yang menunjukkan risiko cirit-birit berdasarkan cara penyusuan oleh ibu lah. So kalau kita nampak untuk susu ibu sahaja bagi bayi berusia 0 hingga 2 bulan, risiko untuk cirit-birit itu sangat rendah lah kalau menggunakan susu ibu saja berbanding dengan yang lain susu ibu dan cecair tidak berkhasiat, susu ibu dan supplemen berkhasiat, dan tiada susu ibu langsung. So kalau nampak cirit-birit punya risiko tuh makin rendah lah kalau menggunakan susu ibu sahaja bagi tempoh 0 hingga 2 bulan. So ini just gambaran lah untuk kita punya makluman kan. Oke, ada beberapa aspek kebaikan penyusuan ibu. Pertama, membantu ikatan emosi antara ibu dan bayi dengan mewujudkan hubungan erat dan penuh kasih sayang. Ibu lebih puas dari segi emosi, bayi kurang menangis, bayi mungkin lebih stabil dari segi emosi mereka. Seterusnya, penyusuan ibu membantu perkembangan bayi. Dari aspek ada kajian menunjukkan kanak-kanak menunjukkan keputusan yang lebih baik dalam ujian kecerdikan jika diberikan susu ibu. Selain itu, ada juga kajian menunjukkan penyusuan susu ibu membantulah melambatkan kehamilan dan seterusnya melindungi kesehatan ibu lah. Seterusnya, kos yang lebih rendah berbanding dengan penggunaan susu gantian. Seterusnya saya kongsikan tanda bayi mendapat cukup susu yang kadang-kadang menjadi kerisauan ibu lah. So tandanya pertama, kebanyakan bayi melepaskan payudara ibu dengan sendiri selepas merasa kenyang, tetapi setengah bayi akan terus menghisap dan dengan perlahan sehingga tidur. Kemudian berat badan bayi bertambah mengikut lengkuk tembusaran bayi yang normal. So yang ini mungkin panjang sedikit lah untuk kita pantau kan, mungkin dari buku rekod klinik kanak-kanak. Lepas tu bayi buang air kecil setiap hari dan warna air kencing jernih. So ini tanda yang menunjukkan bayi pun cukup susu juga. Seterusnya, pada minggu pertama selepas kelahiran, najisnya berubah dari warna hijau gelap ke kuning dengan tekstur najis yang lebih lembut lah. Seterusnya, kekerapan bayi membuang air besar umumnya sebanyak 3 hingga 8 kali setiap hari. Oke, seterusnya ini pula adalah asas teknik penyusuan yang betul. Ini secara saya bagi kira ringkasan lah. Mungkin yang lagi orang bilang lagi detail, lagi panjang dia punya penerangan, mungkin jururawat nanti akan bagi kepada ibu lah. So yang ini kita boleh nampakkan, pastikan susu ibu posisi ibu dalam keadaan selesa. Lepas tu pastikan posisi bayi dalam keadaan yang betul, nomor 2 tu. Lepas tu pastikan lekapan bayi betul dengan memerhati tanda-tanda lekapan yang efektif. Ini semasa di payudara itulah. Kemudian pastikan penghisapan bayi efektif dengan melihat tanda-tanda penghisapan yang efektif pada bayi. Seterusnya kita masuk kepada topik pemakanan bagi bayi dan kanak-kanak kecil. Secara asasnya, kepentingan pemakanan sihat kepada bayi dan kanak-kanak kecil adalah untuk membantu proses pembesaran dan perkembangan yang sihat dan normal lah, fizikal, tinggi, gigi, tulang. So ini adalah kepentingan pemakanan sihat lah. Selain itu, pemakanan sihat dia membantu untuk mencegah daripada masalah pemakanan ataupun mencegah masalah kurang makanan ataupun malnutrisi lah, kurang berat badan, susut dan bantut. Kurang berat badan bermaksud berat dia terlalu ringan daripada rakan yang sebaya dengan dia, kanak-kanak itu sendiri. Susut berat tidak sesuai berbanding tinggi. Kemudian bantut ketinggian yang rendah berbanding rakan sebaya. Semua ini ada impact dari segi status kesehatan kanak-kanak itu sendiri. Ini sebagai gambaran pada ibu semua. So ini keadaan kita di Malaysia lah.
keadaan kanak-kanak kekurangan zat makanan di kalangan umur bawah 5 tahun di Malaysia. So semua ni kita mau elakkan lah. Pertama, bantut. 1 daripada 5 kanak-kanak adalah bantut. Mungkin contoh ada 500,000 kanak-kanak, mungkin ada 100,000 yang bantut. Lepas tu kurang berat badan 1 daripada 7 kanak-kanak, kemudian susut 1 daripada 10 kanak-kanak. So benda ni sebenarnya sangat membimbangkan, dan dari aspek pemakanan awal, bayi dan kanak-kanak perlu ditekankan untuk memastikan kita cegah benda ni berlaku lah, bantut, kurang berat badan dengan susut lah. Seterusnya, masalah berlebihan berat badan di kalangan kanak-kanak juga sangat membimbangkan. Kalau kita nampak statistik untuk umur 5 hingga 19 tahun menunjukkan Malaysia punya peratusan sangat tinggi lah pada umur 5 hingga 19 tahun. Tetapi untuk yang awal ni kita perlu cegah benda tu terjadi. 80.3% ibu bapa tidak menyedari anak mereka berlebihan berat badan. So ini yang kita mengelak lah. So apa yang kita boleh buat ialah kita pastikan makanan yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih, dan memenuhi keperluan si kanak-kanak itu sendiri. Sebagai ulangan, ini adalah agihan keperluan tenaga bagi bayi dan kanak-kanak lingkungan 6 bulan hingga 2 tahun lah. Kalau kita nampak di sini, dia ada pembahagian untuk lelaki dan perempuan 6 hingga 8 bulan, 9 hingga 11 bulan, dan 1 hingga ke 2 tahun lah. So ini istilah yang kita istilahkan sebagai makanan pelengkap lah. So kalau kita nampak, peningkatan tu bertambah setiap kenaikan dia punya fasa umur tu lah. Even susu pun kalau kita nampak di sebelah dia tu, dia makin meningkat umur, makin berkurang. Yang bertambah adalah dari segi makanan untuk memenuhi keperluan tenaga. Kalau kita nampak pun di hujung tu dia ada jumlah keperluan tenaga. So jumlah keperluan tenaga ni adalah hasil daripada jumlah pengambilan daripada susu plus dengan pengambilan daripada makanan pelengkap. So kita boleh nampak jadual inilah. Okey, ini adalah perubahan tekstur makanan pelengkap daripada 6 hingga 8 bulan. Puri berbentuk puri, kisar dan denyek. Lepas tu masuk ke 9 hingga 11 bulan, makanan yang lembut, cincang dadu, cincang halus. Kemudian 1 hingga 3 tahun, makanan yang lembut, potongan kecil dan cube kecil. Yang ini kalau kita boleh nampak contoh-contoh yang telah dibuatlah untuk makanan 6 hingga 8 bulan, makanan puri, separatis cair, makanan yang dilecek 6 hingga 8 bulan, makanan yang dicincang 9 hingga 11 bulan, lepas tu makanan untuk lebih kepada keluarga pada umur 1 hingga 3 tahun. Kalau kita nampak tekstur tu makin lama dia makin kasar. Sebab mungkin dari segi perkembangan psikomotor kanak-kanak itu sendiri yang macam gigi pun sudah tumbuh. So ini pun orang bilang mempengaruhi jugalah tekstur pengambilan makanan tu untuk memenuhi fisiologi kanak-kanak itu sendiri yang sedang membesar. Seterusnya, ini contoh jadual pengambilan makanan yang disarankan dalam sehari mengikut kumpulan makanan. Kumpulan makanan tu seperti pertama tu bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian, sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, ikan dan kacang, susu dan lemak minyak. So kita boleh nampak dia punya agihan lah untuk sehari itu. Okey. Seterusnya kita lihat pula agihan makanan mengikut waktu makan. So yang ini memang betul-betul lah sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dan minum malam. So kita boleh nampak meningkatnya umur budak, bayi, kanak-kanak kecil ni meningkat jugalah dari segi pengambilan makanan tu sendiri. Dari segi tekstur pun berubah jugalah seperti mana yang saya terangkan tadi. Seterusnya, yang ini adalah makanan yang padat dengan nutrien yang boleh untuk kanak-kanak yang boleh dijadikan sebagai pilihan lah untuk pengambilan makanan itu sendiri. Yogurt, susu, roti wholemeal plus pisang plus dengan peanut butter, bergedel ayam ataupun daging, telur, ubi keledek, kek pisang dan ayam goreng. So yang ini sangat padat dengan nutrien lah, sesuai untuk kanak-kanak untuk memenuhi keperluan dalam kuantiti yang sederhana tetapi padat dengan nutrien. So ini contoh modifikasi menu nasi untuk anak-anak kecil. Kalau kita boleh nampak sini
yang diubah suai lah untuk memenuhi cita rasa kanak-kanak lah. Yang dan menarik lah, berbola nasi, kita boleh nampak situ, nugget nasi, muffin telur tambah nasi, telur dadar nasi, cekodok nasi, dan nasi impit. So ini contoh-contoh lah yang menu yang boleh kita orang bilang ambil idea untuk kita bagi kepada bayi dan kanak-kanak lah yang makan lah. Seterusnya ini pula adalah makanan untuk tambah kalori, yang mana sebagai tambahan lah dalam makanan untuk membantu memenuhi keperluan kalori seharian seperti butter, minyak sayuran, peanut butter, susu tepung penuh krim, santan, mayonis, heavy krim dengan keju lah. Okay. Ini antara slide yang terakhir lah untuk penutupan perkongsian pada hari ini berkaitan 1000 hari. Mengapa pemakanan 1000 hari pertama kehidupan sangat penting? Pertama, yang kita boleh simpulkan, satu, untuk perkembangan otak bayi dan kanak-kanak kecil. Kemudian tumbuh saraf fisikal yang baik, pembentukan sistem immunity pada awal kelahiran, kesihatan jangka panjang, kemudian untuk fungsi kognitif, kemudian dari aspek impak ekonomi negara itu sendiri, lepas itu sebagai impak generasi pelapis negara, mana kanak-kanak dan bayi ini diorang akan menggantikan generasi pada masa akan datang. Lepas itu priority ataupun keutamaan kepada kesihatan awam secara umumnya lah. So itu adalah penutup bagi perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih daripada kami di unit pemakanan untuk perhatian ataupun kehadiran Puan pada hari ini.